Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan surah Al-Imran ayat 92. Surah 92. Ayat 92 ni, lan tanawul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tiba datang ayat begini sebelum dia berkenaan dengan taslim pada Allah, berkenaan dengan millah Ibrahim, berkenaan tunduk pada Allah. Daripada ayat 83 apa dia cari selain daripada agama yang Allah SWT turunkan, Rasul yang Allah utuskan, maka ketahuilah sebenarnya semua milik Allah. Semua makhluk langit dan bumi semuanya taslim pada Allah. Cuma sama ada sukarela atau terpaksa. Manusia tunduk. Banyak perkara yang berlaku pada manusia ini tunduk pada Allah SWT. Kehidupan dia, kematian dia, sakit dia, sihat dia, walaupun kafir, semua diuji dalam bentuk ikhtiariah. Yang ini mereka tidak mahu tunduk, manusia tidak mahu tunduk pada Allah. Tapi hakikat sebenarnya pun begitu, pada diri dia taslim pada Allah. Kemudian Allah Taala bagi tahu orang yang taslim pada Allah adalah bermakna qul amanna billah. Kami hanya beriman dengan apa yang Allah SWT turunkan kepada kami, apa yang diberitahu itu kepada Ibrahim, kami Nabi semua terkait penekanan taslim. Apa dia tidak mahu tunduk pada Allah, pasti dalam keadaan begitu, maka ancamnya Allah SWT. Dan Allah Taala bagi tahu mana mungkin, bagaimana mungkin Allah Taala akan bagi hidayah pada satu orang yang mana benar dia beriman, dia beriman dengan Nabi dengan Quran, khususnya Yahudi, Ahlul Kitab. Mereka hijrah Madinah semata-mata untuk tunggu Nabi. Bila Nabi mari, mereka tidak mahu mereka. Dalam masa yang sama, ayat begini pun ancaman pada orang Islam yang mana lemah iman dia, kerana terkesan keadaan murtad. Oleh lagu ni, kalau dia matilah keadaan lagu ni, lah anak Allah, lah anak para malaikat. Kecuali dia dah taubat. Kemudian lagi Allah Ta'ala tekan orang yang matilah keadaan kufur. Kemudian kalau dia nak temuh diri dia dengan semua, tidak akan diterima. Ini untuk ancaman Allah SWT. Ini dah lan tanawul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat capai. Ini khitab ni pada orang mukmin, pada Ahlul Kitab, pada semua manusia. Al-birra sini kita tengok riwayat daripada para sahabat tadi, sama ada syurga ataupun sempurnanya iman. Dan tanadul birra, kamu tidak akan capai iman yang sempurna. Al-birra, atau kamu tidak akan dapat syurga. Al-birra, birra tak tidak ada masalah. Untuk masuk syurga ni kena sempurna iman. Sempurna iman. Jadi Allah Taala bagi itu, dan tanam, kamu tidak akan dapat kebaikan yang sebenar, sama ada sempurnanya iman ataupun syurga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu infak sebahagian tengok mimma, bukan semua, bukan hatta tunfiqu ma tuhibbun, hatta mimma, sebahagian apa yang kamu suka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ada kebun hasil udah Khaybar. Ayat itu lepas Khaybar Allah letak sini. Jadi bila tu ayat tu Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi SAW, kebun yang paling sayang sekali yang ada di Khaybar. Jadi bagaimana saya nak buat itu? Lepas tu ayat Nabi bagi kau buah dia, hasil dia tu kamu jumpa. Kebun tu kekal dengan. Jadi bukan bagi itu. Cuma Talha, ada seorang sahabat Nabi, kebun dia ada depan masjid Nabi SAW. Maka Nabi sentiasa masuk dari kebun dia, minum air telaga dia. Kebun yang paling dia suka sekali. Bila tu ayat ni, dia pergi jumpa Nabi SAW, dia beritahu ni lah kebun harta yang paling dia sayang. Maka ya Rasulullah, kamu guna kebun yang mana yang dikendaki oleh Allah dan Rasul. Ketika ni peringkat selepas Badar. Jadi Nabi SAW bagi panduan bagaimana? Bagi pada kau keramat kamu, bagi pada kau keramat, bagi pada sepupu, kau keramat, anak saudara, dibahagia, Nabi bahagia.
cara Nabi SAW nak bina para sahabat. Dia hidup kasih sayang, sedekah lagi, silaturahim lagi. Tapi dia telah bagi. Dan ini untuk umat ni. Jadi ini juga untuk syarat Yahudi. Yahudi sekarang ni sebab tu Tufiku ni harta haja dan masuklah. Yahudi sekarang ni mereka nubuah, mereka ketika monopoli keilmuan, kecerdikan dari sudut beragama dia jadi kuat. Jadi bila Nabi mereka tak mahu tunduk, mereka tahu kebenaran, ilmu itu mereka ada. Jadi mereka tak asyik nak bahagia. Di sini pun isyarat Allah SWT kepada mereka. Jadi ayat ini diturun untuk tarik sama ada ahli kitab atau orang Islam untuk buat pengabaran, untuk keluarkan sifat bakhil, syuh dalam hati mereka. Dan ini syarat. Ya Allah telah beritahu ni. Di ayat selepas dia pun dia akan insijam, dia akan sama. Jadi Allah, kamu tidak akan capai syurga, iman yang sempurna, kebaikan yang benar-benar, sehingga kamu infakkan sebahagian apa yang kamu cinta. Ya, harta atau ilmu ni. Wa tunfiqu min syai'in fa inna Allah. Apa saja yang kamu infak, sesuatu apa yang kamu infak, Allah SWT tahu. Yang bila mari ayat infak ni mesti mari sifat Allah Maha mengetahui. Bahawa infak ni sifat nak supaya orang tahu ni begitu kuat kan. Yang kamu rosakkan infak dia. Jadi Allah sentiasa ke depan bila ayat infak tu kan, fa innallaha bihi alim, innallaha semua berarti ayat infak dalam Quran. Sebab Allah Taala nak supaya orang infak ada kuat hati hanya Allah SWT. Sebab dia akan dapat ganjaran yang sangat besar. Dan infak ni dia standing dengan Quran, dia standing dengan dia sebab hidayah. Tengok ayat infak kan dalam Quran ni, seperti mana Allah Taala bagi tu ayat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak perlu takut lagi, tak perlu bimbang. Di muntah tarik hidayah Allah SWT begitu kuat sekali. Kuat sekali. Kerana infak. Kullu ta'ami kana halal. Allah Taala bagi semua makanan sebenarnya halal untuk Bani Israel. Illa ma harrama Israel ala nafsihi min qabl an tunzala. Kecuali apa yang telah diharamkan oleh Israel, Nabi Yaqub alaihissalam, ke atas diri dia sebelum turunnya Taurat. Jadi ini Allah Taala mula kritik, sambung kritik ahli kitab, sebahagian yang telah mereka haramkan benda tak ada Taurat dari amalan mereka. Jadi amalan mereka. Jadi Allah Taala bagi tahu sebenarnya semua halal pada Bani Israel. Cuma mereka telah ikut tanpa dalil atau bukti berdasarkan apa yang telah dibuat oleh Nabi Israel. Dan ayat ini Nabi SAW beritahu dalam Musnad Ahmad, Nabi Israel sakit sehingga dia telah bernazar kalau dia sembuh ni dia akan tidak makan lagi benda yang paling suka sekali. Benda paling perkara yang paling dia suka sekali. Kamu dia daging unta, dan minuman yang paling suka ni susu unta. Dia telah bernazar kalau Allah sembuhkan ni, bernazar. Dan ini adalah syariat dia boleh maksudnya. Tidak ada iskal. Syariat dia boleh. Syariat kita tadi kita bernazar mengharaikan kat tadi dia sesuatu yang tidak Allah Taala haraikan tadi. Dia macam patah lah. Dan benda ni dia bernazar takarrub dengan Allah SWT. Benda yang paling dia suka sekali, makanan. Dia bernazar untuk tidak makan makanan yang paling dia suka sekali, minuman yang paling dia suka sekali. Kalau Allah Taala sembuhkan dia daripada yakin. Dia ayat atas kan bukan dari infak apa yang paling kita suka sekali. Jadi syariat sebelum ni Nabi Israel dan Nabi Yaqub ni, dalam syariat dia boleh seperti mana boleh kahwin dengan adik-beradik, boleh kumpulkan isteri adik-beradik. Jadi dia telah bernazar untuk tahari dia daripada makan benda yang paling dia suka sekali. Paling suka sekali. Dan perkara ni sebelum turun Taurat. Yaqub kan. Taurat mana
Taurat zaman Nabi Musa. Kata, ya Allah kita sekali kenapa Yahudi sekali? Mereka telah mengharaikan sebahagian yang tidak diharaikan oleh Allah. Yang tidak ada dalam Taurat. Amalan mereka. Dengan dakwah gini. Jadi Allah Taala bagi dunia hakikat dia. Qul fa'tu bit-Taurat. Katakanlah, tanya mereka, datangkan Taurat. Mana dalam Taurat? Mereka telah halalkan, mereka telah haraikan. Fatluha, baca in kuntum sekiranya kamu benar dakwah kamu. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhib, maka sesungguhnya siapa dia reka sesuatu sandar pada Allah SWT. Sandar pada Allah. Dusta, faulaika hum zalimun. Itulah yang telah buat zalim, telah buat zalim. Qul, katakan sadaqallah, Allah yang benar. Tidak ada perkara begitu. Tidak ada perkara begitu. Maka kembali semula, fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Ikutlah millah Ibrahim. Jadilah seperti mana millah Ibrahim. Ini kitab pada ahli kitab, pada orang Islam. Ikutlah millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu mana ayat 83, 84. Ayat dari surah Baqarah. Amanna bihi. Kita beriman apa yang telah turun pada kita. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana. Mana contoh ke arah kebaikan jauh daripada kebatilan. Wa kana minal musyrikin, dan baginda bukan orang yang musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya ini bagi tahu hakikat seperti mana Bani Israel, seperti mana ahli kitab Yahudi di Madinah sekali ini, mereka telah mereka telah sandar ke benda yang halal, benda yang haram ini, yang tidak Allah Taala turunkan. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala ada dan kita tahu bila kalau Baitullah ini pun mereka sembunyi juga. Sebab Nabi mari daripada Mekah ya. Jadi bila tanya, tak mereka buat cerita. Tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam kitab-kitab. Maka sebenarnya mari daripada Baitul Maqdis juga. Itu dakwah mereka. Mereka nak sembunyikan kata Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a. Allah Taala jadikan masa Allah Taala utus Nabi kan, atau di Baitullah 360 pahala kan. Dia masih ada belum dalam itu. Yang menyebabkan syubhat-syubhat itu jadi tebal. Masih zahirnya masih benar. Mana mungkin kebenaran yang mari pada tempat lagu tu? Tempat lagu tu masih syubhat. Jadi Allah Taala beritahu dia inna awwala bait. Sesungguhnya rumah Allah yang mula-mula sekali, yang Allah yang dibina untuk manusia beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yang berada di Mekah dan diberkati wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi semua manusia. Dan fihi ayatun, pada Baitullah ada tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas. Waktu haji ini umrah yang sangat besar. Dan maqam Ibrahim, dan ada tempat maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim, tempat pengorbanan Nabi Ibrahim, tempat pengorbanan Nabi Ibrahim. Waman dakhalahu kana amina. Siapa dia masuk Baitullah, Masjidil Haram, amin. Dia diberi keamanan. Dan walillahi 'alan nas hijjul bait. Dan Allah SWT wajib pada semua manusia, tengok manusia, hijjul bait, untuk buat haji. Tapi syaratnya masuk Islam. Tapi semua manusia ni wajib haji. Semua ada. Dan semua hati manusia condong. Dan tujuan haji ke mana? Untuk lihat benaran itu besaran Allah SWT, pengorbanan Nabi Ibrahim. Untuk belajar. Di ayat bayyinat maqam benda. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ke atas manusia ni Allah Taala telah wajibkan untuk buat haji. Tapi man istata'a ilaihi sabila. Kepada orang yang ada kemampuan untuk safar. Pada orang yang ada kemampuan untuk safar. Tapi kena sempurna. Kena sempurna, cari jalan. Waman kafar, kalau dia kukuh, fa inna Allah waliyun 'alal 'alamin. Kalau dia kukuh, tak mahu terima perkara begini, tak, semuanya kebenaran, maka sesungguhnya Allah Taala tidak berhajat pada semua manusia, semua makhluk, semua makhluk. Habis kat tu barulah tengok, barulah cerita Allah Taala sampai dedah kan. Kita campur surah Baqarah, baca surah ni sampai ayat 98 7. Kita Allah Taala pada ahli kitab, jelaskan kepada kita, ya ahli kitab, kun ya ahli kitab, lima takfuruna bi ayatina, kenapa kamu kufur dengan ayat, tidak mahu tunduk kepada Allah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, sudah Allah saksi apa yang kamu buat.
Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabil. Bukan setakat kufur dengan Allah, tidak mahu beriman dengan Allah. Bahkan lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kamu halau daripada jalan Allah? Kenapa kamu halau? Yaitu orang yang mana? Orang yang mana cari jalan untuk merosakkan jalan. Man amana tabghuna iwajan wa antum syuhada. Kenapa kamu menghalau daripada jalan Allah, halau daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mengharapkan supaya jalan itu rosak? Ya, tabghuna, mereka mengharapkan iwajan, berlaku tak betul. Ini keinginan ulama mereka sebahagian. Wa antum syuhada, sedangkan kamu bersaksi bahawa benarnya Nabi ini, benarnya Quran. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah SWT tidak pernah leka, tidak pernah lupa apa yang kamu buat. Dua ayat kemuncak dalam surah ini berkenaan dengan kritik Allah SWT kepada Ahlul Kitab. Kemudian bermula ayat ke-100, kita pada kita, umat Nabi SAW, bagaimana untuk jadi umat yang terbaik. Jadi ayat kuntum khairu ummah yang kita baca semua tu natijah dia. Ini bermula ayat sini. Tak ada pun. Dia nak jadi kuntum khairu ummah ni, dia kena sini lagi. Kena ayat 10. Jadi daripada ayat ke-100 ni, 101 apa-apa, tak, bila kita ikut semua panduan itu, kuntum, pasti sekali kamu akan jadi umat yang terbaik. Pasti sekali. Kita pertama kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, sekiranya kamu ikut satu golongan daripada orang yang mana kami bagi pada mereka pemahaman kita, ulama Yahudi. Sudut pandang yarudukum ba'da imanikum, mereka akan usaha supaya kamu murtad. Yarudukum, mereka akan tolak kamu sebab beriman jadi kafir. Mereka akan usaha. Ya Allah nak begitu. Ikut dari mana ni? Dia buat dia ikut pula bukan tukar agama, ikut milah mereka. Ikut milah mereka. Dia ikut milah Ibrahim. Milah Ibrahim ni kamu dia. Sami'na wa ata'na. Milah Ibrahim ni kamu dia. Akhir surah Baqarah. Milah Ibrahim. Amanna billahi wa ma unzila ilaina. Yang kita ikrar sama seperti mana ayat ini kita taslim, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi Ibrahim, Ibrahim ikut Nabi Ibrahim, dan ketika mana Quran diturunkan, dari sudut panduan kehidupan kita yang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan orang yang benar-benar ikut Nabi Ibrahim. Orang yang benar-benar ikut Nabi Ibrahim, Nabi kita benar-benar terkesan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ayat ini. Selepas Allah Taala dedah kepada kita panjang lebar tentang Ahlul Kitab, supaya jangan ikut cara mereka. Sebab kita tahu kita sudah berjadah hadirat Nabi diutuskan sekarang ni di Madinah, manhaj Nabi, cara Nabi bukan sekadar ajak manusia ni supaya mentauhidkan Allah, supaya tunduk pada Allah, supaya beribadah hanya pada Allah. Bahkan Nabi sekarang ni tarbiyah sahabat supaya menjauhi kehidupan orang kafir, terutama Yahudi. Semua khilaf dengan itu. Kita sudah bincang sehingga ada orang kafir pun Nabi SAW jauh. Bahkan Nabi datang ke statement-statement yang begitu berlawan. Jadi semata-mata kerana untuk jauhkan para sahabat daripada kehidupan Yahudi. Hanya yang dibunuh, makhluk yang tidak berdosa. Nabi SAW untuk bahaya kepada sahabat, bahayanya tentang Yahudi. Bila tengok sebahagian sahabat kesal dengan gaya hidup Yahudi, Taiwan ini, dan bukan kerana untuk bunuh. Nabi sahabat keluarkan kenyataan, bunuh semuanya ni. Baik, ini cara dah. Sebab tu kita zaman kita lebih awal. Sebab tu cara Yahudi, milah Yahudi. Demokrasi ni milah Yahudi. Itu milah, itu ikut cara dia. Kita cara dia, cara yang menyebabkan kita balas sama-sama kita, menyebabkan kita. Jadi itu milah yang sebenar. Sebab tu Allah tak walan tarda'akal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu milah mereka. Bukan supaya tukar agama, ikut cara lagu mana mereka beriman. Banyak kalau Nabi ada, kita tengok manhaj Nabi tabiah para sahabat. Benda yang lagu tu pun bagaimana Nabi SAW jauhkan para sahabat. Apa tu Nabi satu, pegangan hidup mereka, panduan hidup mereka dari sudut bernegara, dari sudut bina masyarakat. Bahawa kita ambil benda lagu sangat jauh. Dia tujuan semata-mata untuk kebaikan kita. Dan dia tengok Allah Ta'ala bagi panduan.
Bermula daripada ayat ini kita perhati betul, tadabbur betul bagaimana Allah SWT. Kita nak jadi umat yang terbaik, ini syarat dia. Jadi kalau ayat pertama ni gagal dah. Bagaimana nak jadi umat yang terbaik? Dan ini pada asas dia. Dan sebelum datang Allah Taala ayat pada kita jangan mengikut golongan ini, Allah telah jelas daripada kita bagaimana kejahatan mereka. Satu demi satu diredah pada kita supaya kita bersambung dengan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa akhirana. Radina billahi wa bi Muhammadin